Kalau semua ejen dah pakai Iris, Mata perlukan saya lagi ke? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Semua rimau aku serang, aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan-jangan, kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini, lawan yang sebelah. Kita jaga kita. Ejen Ali ni cerita pasal someone yang memilih untuk berubah. Daripada idea tu boleh nampak yang perjalanan karakter ni dia bukan satu malam jadi hero. Perjalanan dia untuk deserve jadi seorang ejen tu, kita orang memang cuba seboleh-boleh untuk bagi dia cukup cabaran lah. Maksudnya kita kata nak ada that reality sikit di mana you nak buat apa pun tak senang kan. So Ali kena earn that spot. It doesn't mean just because Iris tu ada dia dah deserving to be an agent. Apa yang karakter ni go through dalam movie ni, dia macam real issue lah. Kehilangan kawan, kehilangan seseorang, berbeza pendapat kan. So itu yang membuatkan Ejen Ali ni lain daripada yang lain. Ali merupakan seorang budak yang saya rasa walaupun dia kadang-kadang nampak tidak serius, tapi semangat dia untuk mencuba sesuatu dan tak give up lah kiranya. Benda tu saya rasa boleh dijadikan contoh lah untuk budak-budak. I think bila cakap nak buat filem, kita sebab daripada awal kita buat Ejen Ali nak buat filem. So kualiti dia kita dah set tinggi lah. So kalau tengok siri, pada kita kualiti untuk siri tu tinggi sebenarnya. Sebab kita awal-awal dah set untuk kualiti filem. So bila kita buat siri, season 1, season 2, so untuk movie ni macam kita mencabar diri sendiri juga. Macam mana nak upkan lagi kualiti yang daripada siri tu supaya orang rasa ni macam movie kan. So kita expand dia punya world, kita expand dia punya karakter, ada karakter baru. And ada konflik dia tersendiri, ada plot twist dia tersendiri. So saya rasa cerita Ejen Ali The Movie ni orang akan lagi macam teruja lah. Sebagaimana kita orang pun teruja nak buat. Siri Ejen Ali mendapat sambutan begitu baik, iaitu saya rasa hampir 2 juta orang melihat setiap minggu di Malaysia. Dan di situ ia memberikan kami semangat dan inspirasi untuk membuat Ejen Ali The Movie, kerana kami mendapat bahawa sambutan kepada Ejen Ali begitu baik sekali. Bukan saja di Malaysia tetapi juga di merata dunia, di mana Ejen Ali ini sekarang ditayangkan di lebih 50 negara di seluruh dunia. For people yang pernah tengok Ejen Ali dan follow Ejen Ali dan suka follow Ejen Ali, you rugilah kalau tak tengok movie ni, because it's the continuation of the story and it's if you have been enjoying the story so far, this is about to be another huge event in the story. Ejen Ali ni boleh saya katakan menunjukkan satu penanda aras baru untuk industri animasi Malaysia. So movie ni kita fikir apa lagi cerita yang kita nak teruskan lah, nak sampaikan. So kita fikir maybe kita boleh tell backstory Ejen Ali yang orang lain tak tahu. Dan juga kita nak cuba ketengahkan, nak besarkan, nak cerita pasal world Cyberraya tu sendiri. Skrip I think dia lebih kepada penceritaan, orang kata apa, story tu punya pacing dan orang kata graf lah, bila masa suspend, bila masa sedih, bila masa slow, bila masa cepat. Tapi scene-scene yang macam action scene selalunya akan banyak diolah ataupun dieksplor dalam kita punya storyboard dan story reel process lah. So bila skrip dah ada, kita akan baca together, go through together, and then daripada situ kita akan go through references. Rujukan mesti ada, in any great art pun mesti reference is key. We take several movies, we lock the type of movies we want and then the type of camera they use. So from there, we can just explore the best parts in that movie, so we can apply in our own movie. Kalau buat team akan propose dulu, macam ni ke sequence dia, emotion dia sampai ke, action dia sampai ke, and then kalau directors kata okay, and then kita boleh proceed. Kalau tak okay, and then kita amend lagi. The idea discussion tu, we draw very simple in very small boxes, we call it thumbnail. So daripada situ pun kita macam we can already see a gist of what we trying to convey
kat dalam our storyboard. Thumbnail dah okey, kita proceed to detailing lah. Detailing ni baru kita detailkan setiap shot tu, and then kalau ada shot tukar, kita tukar. Lepas detailing baru kita masuk reel lah. Okay, reel ni dia bukan sekadar drawing saja, dia kita masukkan sekali voice. Dan kadang-kadang kalau perlukan scene yang perlukan sound effect, kita masukkan juga. Kalau ada scene yang perlukan music, kita masukkan juga. Tapi bukan semua lah. Dalam series kita tak banyak explore macam shot-shot yang sequence. Sequence ni maksudnya camera movement yang macam banyak kan. Dalam movie kita banyak explore benda-benda tu lah, macam type of shot yang dia, macam saya cakap tadi, dia nak dapatkan cinematic feel dia tu, supaya movie lagi nampak best sikit lah untuk dia enjoy. During proses script tu sendiri, kita mula orang kata dah start collaborate dengan the concept artist untuk start orang kata apa, design benda-benda karakter yang akan ada dalam cerita tu, world, tempat, environment dia. Kita tak anggap skrip tu yang akan drive all the idea. So masa kita tengah buat skrip, walaupun masih kasar, walaupun skrip belum siap, kita dah mulakan proses-proses design ni supaya kadang-kadang daripada design punya idea tu dia inspire the story. Bila cakap asal kualiti, bila kita render size besar pun dia punya render time dia memang double, sometimes triple. So ada frame yang kita render sampai 9 jam satu frame. Lepas tu kita asset world dia akan lagi banyak lah. So dia akan pergi tempat baru dan ada banyak asset yang kita kena develop daripada awal, and karakter baru. And then tapi untuk filem ni kita lagi banyak improve atau naikkan lagi kualiti dari segi hair simulation and effect particle simulation, explosion, tu semua kita buat dalam 3D. Sebelum ni kalau tengok dalam series, rambut Agent Ali tu walaupun dia selai-selai, dia tak bergerak. Tapi untuk movie ni, kebanyakannya memang nampak gerak. Memang kita simulate setiap shot untuk rambut dia bergerak. Simulation ni pasal science dengan gravity, berapa kekuatan angin tu, gelumputan rambut. For movie, I would say kita dah up satu level sampai I would say the whole shots about 70 to 80% ada simulations lah. Especially dekat finale, simulation tu up to 80 to 90%. Kalau semua ejen dah pakai iris, Mata perlukan saya lagi ke? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Semua rimau aku serang, aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan cengang, kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini lawan yang sebelah. Kita jaga kita. Semua rimau aku serang, aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan cengang, kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini lawan yang sebelah. Kita jaga kita. Dalam movie, bila dengan bilangan karakter-karakter baru yang kita orang tambah ni, I realise we don't have enough screen time sebenarnya untuk really develop all this character. So kita kena narrow down the focus sebab kita ada 90 minit. Dalam movie Agent Ali ni ada beberapa karakter baru lah. Contoh yang dah nampak dalam trailer, Bobby dengan Fit. Itu duo agent Techno dengan agent Inviso tu. Brief dari skrip, dua agent ni nak nampak kontras Ali dengan Bakar. Fit tu kita jadikan seorang agent yang sangat tegas. Tapi dia punya relationship dengan Bobby tu macam seorang yang sangat look up to Fit. Watak Nikki pula, dia ada backstory yang agak tragik. Dia grow up dalam keadaan yang tak senang lah. Langkah yang kita ambil untuk immediately tunjukkan benda tu ialah buatkan rambut dia nampak kerinting. Setiap benda yang bergerak dalam tu kena digerakkan, dan setiap karakter yang kena ada dalam tu dia perlukan dia punya performance. Animators ni memang diorang lah yang menghidupkan karakter tu. Tugas saya sebagai lead karakter artis, saya dapat konsep daripada konsep artis untuk karakter-karakter baru untuk movie ni, dan saya buat tukarkan 2D ke 3D. Kerja rigging ni is basically
letak controller dan tulang dekat 3D model tu. Kita akan pass ke animator untuk diorang animate. Setiap scene tu dibuat, kita akan separatekan into few animation directors. Semua animation director kena ensure yang apa yang dihasilkan oleh animator tu synchronize dengan apa yang divisionkan oleh director. So tugas-tugas animator semua dalam wall ni kena letakkan soul dalam puppet-puppet tu supaya nampak hidup lah. Kita orang akan start acting dulu. So bila acting tu dapatkan mood and flow yang apa yang director nak, baru akan start animate lah. Animate dah ada proses blocking di mana kita orang akan buat storytelling pose dulu. Kita akan posekan puppet tu. Contoh dia tengah minum, kita kena pose nampak dia macam tengah minum lah. Kalau dah siap part blocking tu, baru kita orang akan start detailing. Detailing tu letak dia punya in between bagi nampak lembut semua, bagi nampak lagi hidup lah. Step yang paling mencabar sekali adalah scene yang memerlukan emotional. Bila orang sedih ni, dia movement dia tak banyak kan. Dia macam ni, dia macam mana nak bagi orang tu feel kan? Sebab bukan kita yang berlakon, kita kena letak perasaan tu dekat puppet tu. Dalam memilih karakter, I cannot stress enough, dia ada dua faktor yang sangat utama di mana satu, you have to have nice voice. Dua, you need to be able to act through your voice. Setengah orang mungkin ada suara tapi nak berlakon tu kita tak tahu. Antara suara-suara yang untuk watak baru dalam movie Agent Ali ni memang tak pernah buat voice acting pun sebelum ni. Depan mikrofon tu bila dia record tu macam wish natural lah, dia boleh mainkan watak tu lah. Some cartoons they require the voice actor to buat suara, maksudnya you cuba rendahkan ataupun cuba tinggi kan, especially main characters, we want it to be natural punya voice. Ali of course kita dah ada Ida. Saya rasa saya jadi diri sendiri sebab macam mana Ali dekat dalam series, begitu juga saya. Dan kadang-kadang kalau pergi event tu, semua orang macam terkejut lah tengok saya wanita, especially kalau budak-budak yang tanya kan. Tapi Ali sendiri saya rasa memang saya lah. Dia tak sampai kalau part-part yang kalau dia macam kalut semua tu, tu samalah, sangat sama. Benda yang saya paling ingat is the turning point bila masa dia kata dia dah tak nak jadi ejen. Kenapa kita kena kisahkan dia kalau dia tak kisah orang lain? Aku dah tak nak jadi ejen. Kali ni dalam movie ni boleh nampak lah ada sisi lain sikit lah Alisha dalam movie ni. Dalam series, dia serius je. Kalau dalam movie ni ada beberapa scene yang nampak, oh Alisha rupanya dia macam ni. Kali ni dia kena keluarkan emosi yang lain daripada series yang sebelum ni. Saya terpilih watak Niki tu, saya tak expect lah sebab saya hanya sebagai animator kat sini. Satu hari tu diorang ada request saya untuk buatkan suara mock-up saja. Buat dalam agak banyak lah sebab lain dia macam banyak from time to time. So itu sebab kita orang belum lock siapa lagi suara final tu. Diorang dapat rasa yang acting saya kena dengan watak Niki tu. Sebab waktu tu pun saya memang buat research sendiri sebab saya rasa macam even buat mock-up pun buat je lah yang bagus-bagus kan. Niki karakter dia orang pinggiran, dia orang susah. Dia tak cepat mengalah, dia semangat juang yang tinggi. Dia berbeza dengan karakter diri saya sendiri. Dia matang, macam gangster sikit, lasak. Saya macam budak yang happy go lucky, positif macam tu. Antara cabaran yang besar ialah nak mencari watak-watak pelakon suara untuk watak-watak baru. Kita ada buat audition, open audition dekat Book Access. Orang datang dengan orang hantar online, totalnya ada 800. So imagine nak kena tengok satu-satu, 800 orang tengok satu-satu and nak pilih suara kan. So itu saya rasa yang paling besar cabarannya antaranya itulah kot. Kalau semua ejen dah pakai Iris, Mata perlukan saya lagi ke? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Semua rimau aku serang, aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan jengah, kalau kacau pendang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini, lawan yang seberang. Kita jaga kita. Kalau
Kalau semua ejen dah pakai Iris, Mata perlukan saya lagi ke? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Semua rimau aku serang, aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan cengang, kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini, lawan yang sebelah. Kita jaga kita. Cyberraya tu besar. Dia sangat besar sebenarnya dan dia ada banyak side yang kita belum habis cerita. Kita memang cuba pastikan dalam movie tu bandar Cyberraya ni kena rasa, kena nampak, kena feel, orang tahu berapa besar, berapa gahnya Cyberraya ni. So that's why kita ada scene yang Ali chase scene on elevated highway. Sebenarnya scene macam tu kita nak bawa audience sekali ride dalam bandar tu untuk tunjuk macam mana besarnya tempat tu. So dalam Agent Ali The Movie ni, kita akan tunjuk dua kawasan yang berbeza. Satu Cyberraya, bandar tu sendiri dengan kawasan slum. So slum ni sepatutnya dalam Cyberraya ni tempat yang terpinggir, di pinggiran Cyberraya, and tak dapat perhatian lah, tak dapat funding, kurang hidup kat situ tough sikit lah. Slum tu nak nampak dia bukan satu bandar 3D tapi satu tempat yang orang tinggal. Jadi ada history, ada life lah kat situ. Mata HQ ni ada dalam movie sebab nak tunjukkan dekat penonton dengan terperinci lagi macam mana mata berfungsi, lokasi dia dekat mana, cara masuk kenalah rahsia sebab mata ni agensi rahsia. Kita tunjuk cara-cara gadget direka dengan diuji. Challenge dia di situ nak design satu lokasi yang semua benda tu ada dalam satu tempat tapi tempat tu tak nampak messy lah. Main part dalam Mata HQ tu basically atrium shopping mall. Proses lighting tu bukan saja untuk lebih memberi efek pencahayaan ataupun kita panggil illumination effect dalam 3D visual tu sendiri. Dia membantu menyampaikan message dan penceritaan dalam sesuatu babak ataupun scene tu. Dan lighting dia juga, dia boleh memberikan mood ataupun rasa pada penonton yang melihat filem animasi. Kenapa light ni penting untuk background? Dia bagi mood yang berbeza dalam setiap scene tu. Means kalau fight lawan, kita kena tunjukkan light tu intense. Kalau dia tengah moody, kita kena gelapkan sikit light tu supaya kita akan dapat rasa dia keseorangan. Kalau perasan Cyberraya, dia punya light agak kebiru-biruan sikit. So bila masuk ke dalam slum, okey, kekuningan. So kita akan nampak dia between difference dia lah. Mana kemajuan di situ, ke mana yang kemunduran dia kat situ lah. The purpose bila Ali warna merah tu sebab Ali tu paling appealing. Dalam semua line up karakter, Ali paling appealing. Merah tu dia represent sebagai dia ada inner wrath lah dalam diri dia. Nikki dia banyak colour warna coklat kan. Colour macam tu dia represent sebagai tempat asal dia. Department Compositing dia adalah the final stage dalam visual. Gabungkan semua warna-warna dan meletakkan effects dan GUI untuk menyampaikan lagi story dekat dalam setiap shots tu. Kalau cakap pasal Iris Neo, the whole idea dia nak buat more improve Iris. Actually the first version dia memang warna biru and warna biru. Tapi lepas tu bila revise kita buat dia jadi kuning supaya dia ada kontras lah, ada kelainan dari segi rupa dia. Iris Ali dia lebih klasik dan Iris Neo lebih modern dan minimalis. Disebabkan juga design dia yang very edgy, so dia nampak lagi ranggi. Kena pula dengan Agent Fate yang mengintroducekan Iris Neo. Apa yang membuatkan beza season 1-2 dengan Agent Ali Movie adalah kita nak letak more aesthetic value, iaitu kita letak more emotional punya feel, supaya macam bila dalam wayang tu macam audience ataupun viewers dia lebih attached dan bila dia keluar wayang tu dia akan lebih connected lah. Selain daripada just scoring the movie, he also came up with we discussed, we said we want at least satu lagu tema untuk movie lah. Jadi that is when he started working on
lagu Bukalah Matamu. Kita orang came out dengan cerita pasal kesyukuran, grateful. Kita nak bagi orang rasa macam ada message yang bila orang tengok movie ni ataupun dengar lagu ni, something yang boleh carry lah. Macam orang boleh bawa and ingat selalu kan. Dari lirik dia dah bagi tahu yang you dah ada semua benda. Apa yang you kena buat, bukalah mata you and improve yourself. Macam itulah secara short, secara ringkasnya. Azri yang came up with that term, Bukalah Matamu, and then I think it jives well with Agent Ali sebab Mata is the name of the agency, Iris pun is kena dengan mata kan. Kita dia asalnya bila kita approach Ultimate untuk buat suara, asalnya untuk buat suara je. Tapi bila my team members dekat studio dengar Ultimate nak datang, Ultimate nak datang jumpa, discuss and then agree nak buat suara, most of them macam excited nak kata, mintalah dia buat lagu satu. Since dah jumpa, why not I tanya je lah kan. Kalau tak tanya tak tahu. Dia macam, okay bro, but okay lah, I macam ada idea how we can have another song which I felt could be telling the perspective of ni lah orang-orang pinggiran ni. Sebagai manusia biasa kan, so bila ada satu time tengah buat kerja tu memang ada rasa yang macam nak give up, masa macam dah tak ada cara lah nak siapkan ni, sebab untuk yang daripada awal kita dah calculate tu kadang dah terlajak jauh dah daripada timeline. Rasa macam masa tu ada rasa nak give up, tapi sebab team I think kita orang panggil team kita Warriors, and diorang I think sangat memberi inspirasi lah, dan diorang rasa macam kita kena siapkan juga, and diorang believe in this project. For Agent Ali punya scale, for we as a production company, idea yang kita nak buat, level yang kita nak buat ni sebenarnya I think susah nak dibuat dalam kos yang mampu di conjure up kan. So I think starting the project sendiri kita dah agak over ambitious lah sebenarnya. Timeline about setahun setengah. Dia sekarang ni feeling dia is selain letih dan pressure nak siapkan, is anxious lah. Anxious nak tahu whether what we've done, what we've worked on this close to 2 years ni cukup best ke tak lah to the audience. Semua rimau aku serang, aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan cengang, kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini, lawan yang sebelah. Kita jaga kita. SPM dah habis, cuti sekolah dah bermula. Jangan lupa saksikan Agent Ali The Movie pada 28 November 2019. Bertindak segera! Okay, jumpa di Pawagam 28 November 2019 untuk Agent Ali The Movie.